Sekarang kita pun nak menjelajah juga ni, kalau kita tengok di plasma sebelah kita ni kan. Ini rasanya gambarannya nampak macam di Kuantan, Pahang. Jadi dan memang kita akan ke Kuantan selepas ini bersama Suhaimi, ya. Sempena Minggu Saham Amanah Malaysia 2007 di Padang Majlis Perbandaran Kuantan 2 Pahang. Silakan Suhaimi. Ya, terima kasih rakan setugas Hezri dan juga Naziana Nasir di Studio 2 Angkasa Puri. Dan untuk makluman saudara saya Syuaib Muhammad dan kru penerbitan RTM untuk Selamat Pagi Malaysia masih lagi berkampung di Padang MP Kedua Kuantan Pahang sempena Minggu Saham Amanah 2007 yang telah pun selamat disempurnakan ataupun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pagi semalam. Dan hari ini saudara, berbanding semalam saya berada di hadapan kaunter Amanah Saham Nasional Berhad, dan hari ini saya berada di hadapan kaunter NCB Holding Berhad. Apa dia NCB Holding Berhad akan saya terangkan sebentar lagi. Apapun saudara, kita saksikan pakej yang telah kami sediakan ini. AM 2007 yang diadakan di Padang MPK 2 Kuantan Pahang telah selamat dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak. Dengan penyempurnaan majlis perasmian ini, maka bermulalah satu lagi sejarah penganjuran Minggu Saham Amanah untuk kali ke-8 sejak kali pertama penganjurannya pada tahun 2000. Ketika menyampaikan ucapan perasmian, Timbalan Perdana Menteri berkata, MSAM telah berjaya merubah minda masyarakat untuk lebih peka terhadap pelaburan dan perancangan keuangan masa depan mereka. Kejayaan ini jelas Timbalan Perdana Menteri tidak akan dicapai tanpa usaha serta komitmen berterusan PNB menerusi program-program pendidikan pelaburan dan perancangan keuangan. Hadir sama dalam majlis perasmian ini ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Adnan Haji Yaakob, Menteri Besar Pahang, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid, Pengerusi PNB, dan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Ahmad Kamal Piah Cik Osman, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB. Sebuah buku bertajuk Bersama Menuju Satu Wawasan Berentas Akal Budi yang mengandungi ucapan dan dokumen penting mengenai sejarah perkembangan dan aktiviti PNB sebagai sebuah institusi unggul dalam merealisasikan pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB turut dipelancarkan pada majlis perasmian. Selesai majlis perasmian, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri turut melakukan lawatan ke 187 kaunter yang menyertai MSAM 2007. Selain PNB sebagai peneraju MSAM, 10 hadakan utama yang turut sama menjayakan MSAM 2007 ialah Maybank, Maybank Fortis, CCM, Golden Hope, Island and Peninsula Berhad, Kumpulan Gatwi Berhad, MIDF, NCB Holdings Berhad, Pro2 dan Sime Darby Berhad. Seperti penganjurannya yang terdahulu, MSAM diterjemahkan melalui kaedah interaktif dan kreatif, menggabungkan pameran dan aktiviti MSAM adalah usaha sosial PNB untuk mendidik masyarakat umum mengenai pelaburan dan menggalakkan mereka agar sama-sama terlibat secara aktif di dalam industri unit amanah negara. Untuk rekod, PNB kini merupakan institusi pelaburan utama negara dengan pelbagai portfolio kepentingan yang meliputi saham amanah, amanah harta dan institusi, pengurusan harta dan pengurusan aset. MSAM 2007 berlangsung dari 20 hingga 29 April 2007. Jangan lepaskan peluang ini. Jadilah pelabur bijak. Ya, saudara, itu antara bingkisan yang sempat kami sempurnakan lakukan sempena majlis pelancaran yang berlangsung semalam. Dan saudara, NCB Holding Berhad merupakan syarikat yang diperbadankan pada tahun 1999 dan antara syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. NCB Holding Berhad merupakan sebuah syarikat induk yang mempunyai dua anak syarikat iaitu Northport dan juga Kontena Nasional yang bergiat dalam bidang pengurusan pelabuhan dan juga pengangkutan kontena serta logistik bersepadu. Jadi bersama saya ketika ini ialah Yang Berbahagia Datuk Dr. Abdul Samad Muhammad, Ketua Pengarah Urusan Kumpulan NCB Holding Berhad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya Datuk. Kalau kita perhatikan semalam majlis sambutan Minggu Saham Amanah Malaysia telah pun disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri. Jadi secara peribadi Datuk, bagaimana Datuk melihat sambutan yang telah diberikan? Yang dapat saya lihat dari segi sambutan ramainya yang hadir adalah satu gambaran tentang minat nak tahu apa yang dapat ditawarkan daripada program ini. Yang kedua yang saya rasa dapat kita ambil iktibar ialah message yang datang daripada pemimpin-pemimpin yang membuat ucapan pada pagi itu. Yang ketiga saya dapati daripada kalangan mereka yang melawat gerai kami, mereka menimbulkan soalan-soalan yang begitu mantap, yang berarti bahawa mesej yang dikeluarkan waktu majlis pembukaan itu iaitu supaya jangan terikut-ikut dengan program yang mudah seperti program yang tidak telus yang disuara-suarakan itu. Saya rasa soalan yang ditimbulkan berarti mereka faham
bahawa ada yang cara yang betul, ada yang cara mungkin di atas angin. Jadi saya rasa itulah satu reaksi yang cukup menggalakkan bagi saya lah. Ya, Datuk, tadi saya dah ada ceritakan sedikit sepintas lalu latar belakang NCB Holding Berhad. Jadi mungkin Datuk boleh terangkan juga peranan NCB Holding Berhad, terutamanya dalam pemegang sahamnya. Berapa agaknya peratus yang dimiliki oleh PNB dalam NCB Holding Berhad ini? Pegangan majoriti dalam NCB Holding adalah di tangan PNB, iaitu sekitar 56%. Ini berarti bahawa di antara yang kita rancang sebagai program masa depan, kita perlu mengambil kira apakah yang disasarkan oleh PNB bahawa patut ada anak syarikat dalam kumpulan yang bergiat dalam bidang yang agak khusus, iaitu sebagai pembekal perkhidmatan prasarana untuk ekspor dan import negara. Kami bergiat dalam bidang pelabuhan, iaitu untuk turun memunggah dan menurunkan kargo yang akan bakal diekspor ke luar negara. Kedua ialah untuk menjalankan aktiviti pengangkutan dalam negara ataupun melepasi sempadan. Jadi dengan sendirinya ini berarti bahawa tanggungjawab dan amanah agak berat juga di tangan kami, kerana PNB juga mempunyai banyak syarikat yang mengekspor kargo. Dan ini berarti bahawa kita boleh saling bantu-membantu dari segi peranan, dan kami rasakan ini adalah sesuatu yang patut kita laksanakan sebaik-baiknya, kerana kegagalan satu pihak boleh mencabar kejayaan satu pihak yang lain kalau tidak dikendalikan dengan baik. Jadi Datuk, kalau kita perhatikan juga objektif utama Minggu Saham Amanah ini adalah untuk mendidik masyarakat betapa pentingnya pelaburan dan juga pengurusan keuangan. Jadi bagaimana agaknya NCB Holding Berhad dapat merealisasikan objektif yang diunjurkan oleh PNB itu sendiri? Kami rasakan ada dua peranan yang bersepadu, iaitu pegangan yang terletak di tangan PNB adalah sebagai satu pelaburan berbentuk amanah. Tetapi ke manakah pelaburan itu akan diagihkan oleh PNB bergantung kepada apakah platform-platform yang lain yang mungkin memberikan jaminan pulangan. Dan kami di kalangan syarikat-syarikat yang mempunyai kesempatan untuk maju, kerana ekonomi negara adalah kukuh, dan dalam bidang ini akan ada cabaran dan keperluan untuk perkhidmatan logistik dan pengangkutan. Dan ini berarti bahawa kemungkinan atau potensi mendapat pulangan baik dari syarikat kami agak menjamin juga. Jadi sepanjang 9 hari berlangsungnya Minggu Saham Amanah ini, ya, apa yang dititik beratkan dalam persembahan setiap jenama yang yang dibawakan adalah dalam kaedah interaktif dan juga kreatif. Jadi bagaimana dengan NCB Holding Berhad? Apa agaknya pendekatan yang digunakan? NCB menekankan dua perkara. Pertama, peranan kami kalau dipahami dengan baik, kita akan tahu kaitannya dengan ekonomi negara dan pulangan kepada pelabur. Dalam masa yang sama, kami perlu menekankan bahawa kami adalah organisasi yang agak mantap. Telah wujud sekitar 36 tahun dulu dari kalangan anak syarikat yang pertama, anak syarikat yang kedua adalah 21 tahun. Jadi imej yang ingin kami tonjolkan ialah bahawa kami mantap, stabil, dan dalam masa yang sama tidak spekulatif. Jadi gambaran yang kami tunjukkan daripada imej-imej yang kami peragakan ada juga mengantar mesej bahawa kami tidak mudah menukar program. Kami adalah stabil, dan dengan itu wajar diberi kesempatan untuk berjaya, dan apabila kami berjaya, ini berarti kami dapat menepati sasaran. Jadi ini akan dirasakan rekod yang dapat kami pelihara sebaik yang boleh. Jadi untuk melibatkan penyertaan para pengunjung di kaunter NCB Holding Berhad, apa aktiviti yang telah disusun aturkan oleh NCB, Datuk? Dalam gerai utama, kami mengajak para pelabur menimbulkan seberapa banyak soalan yang mereka mahu, kerana kami bersedia untuk memberikan penjelasan. Dalam masa yang sama, kami terlibat juga dalam satu lagi aktiviti di tapak yang lain, iaitu kami menyentuh soal kuis, di mana mereka yang berminat beritahu apakah yang akan dapat ditawarkan dari segi karya ataupun kerjaya. Dan dalam masa yang sama, mereka yang mempunyai pengetahuan untuk dijadikan bahan menjawab soalan, maka akan timbul keriangan untuk belajar, dalam masa yang sama kesempatan memenangi hadiah. Tapi yang ingin kami sampaikan bahawa ialah kami bergiat dalam bisnes yang serius, dalam masa yang sama terlibat dalam pembentukan modal insan, dan ini kami lakukan dengan cara menggambarkan prospek yang ada supaya kami lebih dipahami oleh semua pihak, baik yang berniaga dan juga mereka yang masih muda dan ingin mengenali bidang ini dengan lebih mendalam lagi.
Baik, terima kasih Datuk kerana bersama saya di Selamat Pagi Malaysia. Secara langsung Datuk kami bawakan. Jadi saudara, itu dia antara penglibatan dan juga peranan yang telah dimainkan oleh NCB Holding Berhad dalam Minggu Saham Amanah 2007 ini. Dan pastinya saudara, hari ini hari kedua Minggu Saham Amanah ini berlangsung dan banyak aktiviti yang telah disusun atur oleh pihak penganjur. Dan pada pukul 10.30 pagi nanti insya-Allah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Sultanah Pahang akan berangkat ke Dewan Utama Minggu Saham Amanah 2007 ini, dan sehingga lewat malam nanti pelbagai aktiviti yang telah disusun yang melibatkan aktiviti-aktiviti interaktif dan juga hibur didik. Dan pastikan saudara ramai-ramai datang ke Dewan Minggu Saham Amanah 2007 ini kerana pelbagai kuis dan juga hadiah yang ditawarkan. Jadi saya Suhaimi Muhammad dan juga kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia dengan kata-kata akhir mengucapkan jadilah pelabur bijak.